Assalamualaikum dan salam sejahtera. Senang sekali bertemu dengan anda dalam satu lagi edisi Soal Drama. Saya Izwan Azir Saleh. Anda saksikan di TV9 dan juga di YouTube Cool TV. Malam ni kita nak menyorot satu drama yang tengah rancak ditayangkan di slot Akasia TV3 7 sampai 8 malam setiap hari pula tu ya. Sabarlah Duhai Hati, lakonan hebat pelakon-pelakon yang cukup berkaliber. Kita ada Sahrul Rizwan, kita ada Amira Rosli dan juga Izu Islam, beberapa nama saja yang saya nak sebutkan. Dan malam ini kita nak ambil drama itu untuk kita kaitkan dengan subtema dari drama berkenaan, Lapang Hati Terima Perubahan. Kenapa subtema ini yang kami bawakan? Kita saksikan VT berikut. Fira kena fikirkan diri Fira. Kena fikirkan Danish. Jangan sebutlah nama dia. Fira benci, tahu tak? Kenapa Fira benci dia? Sebab dia selamat. Mama dengan papa tak. Jadi Fira pun nak Danish mati? Ya. Kenapa dia yang selamat? Kenapa bukan mama ke papa ke? Kau dengar sini, Laila. Kalau betul Shima tu kahwinkan Nadia tu dengan orang lain selain dari Afan, sampai mati pun aku akan terasa dengan keluarga kau. Overall drama ini kalau yang saya tengoklah kan berkaitan dengan kisah keluarga lah dan bagaimana konflik dalam keluarga cuba menyatukan, cuba nak kenen-kenenkan antara satu sama lain dan drama-drama yang berlaku dalam keluarga digambarkan dalam Sabarlah Duhai Hati ini. Tetapi saya rasa yang lebih layak untuk bercerita kepada anda yang mungkin tertinggal bas, tertinggal lori, tak tengok drama ni ke kan. Saya nak bersama dengan dua pelakon utama yang membintangi drama Sabarlah Duhai Hati ini dan anda masih lagi sebenarnya sempat sebab masih lagi berbaki beberapa lagi episod. Saya bersama dengan Amira Rosli dan Sahrul Rizwan secara dalam talian. Hello, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kita ya. Hari Raya, samalah kita. Itulah. Amira, belakang tu pintu tu berplastik, pintu baru ke? Bukan, rumah ni dah lama. Cuma anak-anak kecil, kita buat ambil langkah berjaga-jaga, protection. Okey. Sahrul dan juga Amira, terima kasih kerana bersama dengan Soal Drama. Tadi saya katakan kisahnya lebih tertumpu. Kalau secara pemerhatian saya sendiri pun yang mengikuti drama ini, nampak semuanya dalam ataupun berlegar dalam isu keluarga itu sahaja. Sebelum kita ke subtema kita iaitu Berlapang Hati dan Terima Perubahan, mungkin Sahrul nak ceritakan bagaimana kisah drama ini, pengalaman mungkin bekerja sama dengan pelakon-pelakon dalam drama ini, Sahrul? Okey, sebenarnya drama ni satu drama yang panjang. Dia berbeza Akasia yang lain, yang mana dia ada 35 episod dan sekarang kita dalam minggu yang terakhir ada lagi 3 episod. Dia dah hampir-hampir klimaks ke kemuncak ni lah. Pengalaman saya bekerja dengan pelakon-pelakon yang lain, semuanya pelakon hebat, Opah, kan? Amira Rosli, Izu Islam, siapa Putri Saraliana, semualah. Dan dia satu teamwork yang best. Kita tak perlu nak work hard untuk sesuatu tu. Bila dapat persetujuan dengan semua, kita boleh play dengan karakter masing-masing. So, especially budak tu. Siapa ni? Aiman. Aiman tu bagus betul, dia power. So kita memang dia pun close dengan kakak dia Fira tu. Dekat luar pun sama, dekat dalam set pun sama, rapat juga orang. Jadi dia memang betul-betul rasa family lah bila bekerja tu. Dan Amira pula mungkin menjayakan drama ini ketika kita terpaksa berdepan dengan pandemik, sekatan dan sebagainya. Apa pengalaman anda, Amira, untuk menjayakan Sabarlah Duhai Hati ini? Okey, kami satu tim sebelum masuk set, masing-masing dah buat melaksanakan tanggungjawab masing-masing lah. Dah buat swab test dan di set kita orang ikut SOP. So bila Mira balik rumah pula, Mira bersihkan diri dulu. So Mira rasa tim kita orang ni memberi kerjasama yang sangat bagus. Tak ada masalah untuk syuting di waktu pandemik ni. Sebab kita semua berhati-hati. Saya melihat apabila anda berdua membawakan watak suami isteri Afan dan juga Fira dan tidak ada sentuhan yang berlaku di dalam drama ini,
cabaran tu apabila membawakan watak suami isteri romantik tetapi tidak ada sentuhan. Saya benarkan Saharul ataupun Amira untuk memberi reaksi kepada kemusykilan saya ni. Okey, dia sebenarnya setiap kali saya melakukan cerita-cerita cinta, benda tu akan jadi satu cabaran bagi saya jugalah. Dan kali cabaran dia, saya anggap cabaran dia agak bukan tak mencabar, dia mencabar tapi dia senang. Sebab apa saya boleh Amira, sebelum ni pun saya pernah bekerja dengan dia. Jadi sebelum setiap apa scene yang kalau ikutkan skrip tu memang macam-macam lah, itu ni tapi kita cuba ubah dia melalui pandangan, lepas tu melalui dialog, camera works daripada director dan juga cameraman juga sangat-sangat bantu. Lepas tu even director kita Abang Pali pun bagi tahu ada muzik-muzik yang tertentu akan dimasukkan dalam scene-scene. Jadi benda tu memang untuk menjadikan sesuatu watak romantik yang tidak bersentuhan, dia tak boleh saya seorang sebagai pelakon ataupun director seorang, dia kena satu teamwork. So Alhamdulillah lah, so far tak lagi yang cakap tak sampai ke apa. Kan? Dan mungkin Amira pula membawakan watak Fira. Anda merasakan kekuatan yang bagaimanakah yang anda puas hati membawakan watak ini apabila macam saya katakan tadi sebagai suami isteri ya tak bersentuhan? Okey, sebenarnya sebagai seorang pelakon ni dia kena bertindak pantas. So bila kita dapat sparring yang kita menghormati cara dia, okey, bila kita tahu Syarul tak bersentuhan, okey, Mira kena fikir apa yang patut kita buat selain daripada berbincang. Yang Mira boleh expresskan is our dialogue and also eye contact. Betul. Itu Mira rasa dah memadai untuk visualize pada penonton yang kami adalah husband and wife yang sangat sweet. Sebenarnya sentuhan itu adalah sampingan, bantuan macam tu nak menunjukkan. Tapi bila Syarul dapat bantu Mira dapat bantu dia dalam satu scene tu dan benda tu berjaya di mata director. So Mira percayalah benda tu berjaya juga di mata penonton. Saya setuju juga Mira sebab saya melihat satu babak bila Mira bagi tahu yang Fira pregnant kan, walaupun tak ada sentuhan tapi sampai maknanya saya dapat rasakan excitement pasangan suami isteri apabila dia bagi tahu bagaimana kita bermain emosi lah dengan rakan lakon kita, itu yang penting sebenarnya. Betul. Kalau nak ikutkan skrip tu sebenarnya Afan ada pegang perut, ada pegang muka, macam-macam, sangat sweet, tapi kita buang benda tu, kita buat cara lain, cara kita sendiri. Alright. Dan Amira juga saya nak tahu dalam topik subtopik yang kita bawakan ini, lapang hati terima perubahan. Anda pada awalnya tak boleh menerima Danish adik anda, dan anda mengharapkan dia yang mati, bukan ibu ayah dalam drama ini. Dalam kehidupan biasalah, bagaimana agaknya Mira sebagai Amira Rosli suka untuk berlapang hati dan jangan terlalu memendam perkara-perkara yang negatif lah. Okey, kalau ia berkaitan dengan orang keliling kita, family especially, kita banyakkan communicate. Kita jangan simpan benda apa yang kita tak suka seorang-seorang. Nanti benda tu akan jadi macam orang cakap tadi, kita pendam dan kita tak akan rasa puas hati dengan semua benda. Betul. Tapi bila kita communicate, kita percaya takdir yang tertulis tu adalah yang terbaik untuk kita, automatically benda tu akan datang dengan ikhlas dan kita reda. Baik. Dan Saharul, mungkin di beberapa baki episod dalam Sabarlah Duhai Hati ini, apa yang boleh anda katakan kepada peminat dan mungkin ucapan terima kasih kerana telah mengikuti panjang sekali drama ini? Okey, sebenarnya harapan saya pada drama ni, dia bukanlah satu drama semata-mata yang akan ditengok pukul 7 habis pukul 8 and then bila dah drama ni habis sambung drama lain. Dia hanya jadi saya tak mengharapkan begitu. Saya harap ada satu mesej yang boleh disampaikan, which is kalau kita tengok daripada episod awal 1 sampailah ke episod berapa? 31 sekarang 32. Apa yang nak ditunjukkan dalam Sabarlah Duhai Hati ni adalah satu yang bila seseorang itu didatangkan dugaan, sebenarnya Allah tengah menguatkan dia dari segi
Sabarlah Dua Hayati ni, Fira sangat banyak dapat dugaan. Jadi sebenarnya dia tengah menaik darjat sebagai seorang manusia untuk sabar. Dan mesej yang kedua yang mungkin orang terlepas pandang, macam mana kita sekalipun anak beranak dalam family ni cuba mengubah opah, sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Kita ada daya kuasa apa benda pun untuk mengubah seorang. Jadi benda tu apa yang boleh dibuat ialah kita ubah diri kita dan pada akhirnya akan tak boleh kita lah. Awak ni dah ambil peranan, awak dah ambil peranan saya, Saharul. Awak dah kupas macam soal drama dah. Saya risau saja kedudukan saya tak disambung pada musim akan datang ni. Tapi tak mengapa. Saya nak ucapkan syabas kepada anda berdua, Amira dan juga Saharul, yang membawakan watak dalam drama Sabarlah Dua Hayati ini dengan begitu baik. Dan biar saya serulah kepada penonton semua bagi pihak anda berdua untuk terus habiskan 3 lagi episod di slot Akasia TV3 7 malam. Saya ucapkan terima kasih Saharul dan juga Amira kerana bersama dengan soal drama. InsyaAllah ada kesempatan jemput datang ke studio ya. InsyaAllah. Baik, sekali lagi selamat Hari Raya dan juga jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nak berehat seketika. Sekejap lagi ada seorang lagi pelakon dan juga pakar motivasi nak mengupas subtema dari drama Sabarlah Dua Hayati. Terus bersama kami di Soal Drama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sekarang aku faham kenapa kau bagi aku seorang adik waktu aku dah besar. Sebab aku sangat-sangat perlukan Danish untuk terus kuat hadapi pemergian mama dan papa. Selamat pengantin. Nazim, kawan baik Abah. Suami Nadia. Sepupu Abah. Sekejap. You kenal ke Fira ni? Ini Soal Drama di TV9 dan juga di YouTube Cool TV. Sabarlah Dua Hayati adalah drama yang kita sorot pada minggu ini dan kita nak membawakan subtema berlapang dada untuk terima perubahan. Kalau anda ikut drama ini, pasti anda boleh tahu dan anda boleh relatekan bagaimana subtema yang kita bawakan ini, bagaimana Fira, lakonan Amira Rosli, pada awalnya tak menerima adiknya ya, dan benci, tetapi akhirnya dia bersabar dan boleh menerima perubahan. Saya nak kupaskan topik ini, subtema ini dengan lebih mendalam lagi dan saya rasakan yang layak untuk bercakap tentang isu yang kita bawakan ini adalah pastinya seorang pakar motivasi. Saya gembira kerana saya disertai secara dalam talian Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Syukur. Senang sekali Doktor terus bersama dengan Soal Drama dan kita bercakap tentang berlapang hati dan menerima perubahan Doktor. Dan kalau kita tengok kepada drama tadi itu adalah babak-babak yang menunjukkan mulanya dia rancang begitu tapi tak jadi begitu, ada pula yang nak dikahwinkan kemudian tak jadi ataupun adalah halangan-halangan dia. Kita nak bawa ni macam mana sebenarnya dalam pada kita ni menerima susunan hidup ni, tapi kita mesti sentiasa terbuka dengan perubahan-perubahan yang ditakdirkan untuk berlaku tak sesuai dengan keinginan kita seperti yang kita rancang tadi Doktor. Okey, baik. Bila kita berkata tentang kadang-kadang perubahan yang berlaku dalam hidup kita, kadang perubahan tu kita kena faham bahawa Allah Tuhan lebih tahu apa yang baik untuk kita. Kadang-kadang kita minta sesuatu yang kita jangkakan baik, tapi Allah berikan sesuatu yang lebih baik. Jadi sebab itulah apabila dalam hidup ni kita kena berlapang dada, kita kena terima. Memang susah untuk berlapang dada. Kadang-kadang ia ambil satu masa yang panjang untuk kita terima sesuatu perkara atau keadaan. Kadang-kadang akan berlaku sesuatu dalam hidup kita yang mengubah cara kita melihat, angle yang kita lihat atau persepsi kita pada seseorang atau pada sesuatu peristiwa, dan ada ketikanya pula kita perlu membayar satu kos yang tinggi. Contohnya kehilangan orang tersayang lah misalnya kan. Baru kita sedar bahawa betapa selama ini dalam hidup kita, betapa bermaknanya dengan adanya orang ini dalam hidup kita. Jadi sebab itulah apabila kita nak berlapang dada, kita kena lihat
bahawa belajar daripada pengalaman-pengalaman orang dan mungkin juga pengalaman-pengalaman kita sebelum ini. Contohnya misal ada mungkin seseorang yang kita tak suka, tiba-tiba ada satu hari ada sebab tertentu yang menyebabkan kita suka dia. Menunjukkan bahawa kita sebagai manusia ni kita boleh berubah apabila ada sesuatu asbab ataupun penyebab yang berlaku. Dan kadang-kadang kalau kita nak jadi orang cemerlang, kita kena cari, kita kena create sebab itu. Barulah kita mampu memberikan kekuatan kepada diri kita untuk kita paksa diri melakukan perubahan dan melapang dada. Apa yang doktor katakan tu mengingatkan saya kepada pesanan arwah nenek saya, jangan tak suka orang tu, lama-lama nanti menjadi pula ya. Kita nak bersama dengan seorang lagi pelakon, doktor. Kita sapa dahulu pelakon yang membawakan watak Nazim dalam drama Sabarlah Duhai Hati ini, Izu Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Selamat Hari Raya Izu. Mudah-mudahan sama-sama kita. Anda membawakan watak Nazim dalam drama ini. Secara ringkasnya, ceritakan kepada penonton cabaran untuk menjayakan drama ini, Izu. Okey, Izu bawa watak sebagai Nazim dalam drama Sabarlah Duhai Hati ini. Watak ni sebenarnya pada Izu cabaran dia adalah nak mengawal emosi seorang lelaki sebab kalau kita tengok watak Nazim ni pada awal sampai tengah-tengah ni memang orang nampak Nazim ni seorang lelaki yang lemah lah. Bila wife-nya melawan cakap dia, bila wife ni kata itu bukan pada dia tetap relax, sabar and tenang saja. So ramai orang nampak Nazim ni dia seorang lelaki yang dayus. So itu adalah salah satu cabaran untuk Izu bawakan watak Nazim dalam drama ni lah. Apakah kerana mungkin anda terbiasa membawa watak-watak yang, kalau saya meneliti lah kan, watak-watak yang lebih macho, yang lebih lelaki tu dominan, tetapi kali ini anda macam kalah kepada watak Nadia ini. Jadi apakah mungkin sedikit cabarannya itu, Izu? Itulah dia. Dalam cerita ni Izu bawakan watak sebagai Nazim. Nazim ni dia memang watak yang seorang yang memang soft spoken and at the same time dia mendengar kata family, dia menurut kata family, and dia bukan tak nak melawan tapi dia lebih memikirkan hati orang lain, dia lebih memikirkan perasaan orang lain. Jadi yalah, kalau tanya Izu apakah cabaran utama bila bawakan watak ini, adalah itulah dia, nak mengawal emosi seorang lelaki itu sendiri. Bukan sebab sebelum ni terlalu biasa bawa watak lelaki macho, tak juga, tapi untuk watak ini memang Izu kena portraykan seorang lelaki yang begini. Okey. Izu, berbaki 3 lagi episod sebelum drama ini melabuhkan tirai di slot Akasia. Mungkin seruan anda kepada yang tertinggal lori dan bas yang tak sempat ikut ni, bolehlah cuba korek dekat mana-mana untuk kembali tonton Sabarlah Duhai Hati. Betul, yang mana yang terlepas tengok untuk episod-episod sebelum ni boleh pergi catch up balik sebab drama ni makin hujung ni dia makin best, makin banyak konflik, makin banyak isu-isu yang sebelum ni kalau kita tak nampak, makin lama makin nampak. And pada Izu, drama ni dia sesuai untuk ditonton oleh semua orang. Jadi mungkin a few scene ataupun mungkin beberapa babak dalam drama ni ada related dengan sesiapa dekat luar sana, mungkin ada. So sekurang-kurangnya bolehlah jadikan iktibar ataupun boleh jadikan orang kata panduan kalau mungkin kita kena pada diri kita sendiri pada kemudian hari. So cerita ni memang sangat-sangat menarik. Jangan lupa tonton Sabarlah Duhai Hati setiap hari pukul 7 malam di TV3. Selamat Akasia. Izu, terima kasih atas kebersamaan anda. Stay safe dan selamat maju jaya ya. Ya, thank you so much. Stay safe. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izu Islam membawakan watak Nazim dalam Sabarlah Duhai Hati, dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Kali terakhir doktor bersama saya di studio, kita bercakap banyak tentang keluarga dan drama ini memang satu drama yang melibatkan kekeluargaan. Tapi doktor, saya nak tanyakan kepada situasi semasa sekarang ketika sedang menonton soal drama ini, kita dalam sekatan PKP, bagaimana ni nak berlapang dada, terimalah dengan semua sekatan-sekatan yang ada sekarang ni sebab ianya untuk kebaikan kita juga, doktor.
Okey, dalam kita berlapang dada, kita kena faham dalam hidup kita ni ada perkara yang dalam kawalan kita dan ada perkara yang di luar kawalan kita. Contoh misalnya lah kan, kita berdepan dengan seseorang yang keras hati. Contoh lah kan dalam drama ni kan dia punya opah nenek dia tu kan keras hati, tak susah nak berubah, susah nak tukar, tak nak cakap orang misalnya kan. Jadi itu adalah sesuatu yang kita tak boleh ubah, tetapi kita boleh ubah diri kita bagaimana kita menerima perangai, watak, sikap seseorang itu untuk terus mencari bahagia dalam hidup. Itu satu. Yang kedua, contoh dalam keadaan PKP. Kita tak boleh ubah apabila dah memang ada Allah ciptakan satu makhluk yang sangat seni nama COVID-19. Kita tak boleh ubah benda tu. Benda tu memang ada dan siap ada varian-variannya yang tertentu pula kan. Jadi kita tak boleh ubah benda tu. Tetapi kita boleh ubah apa yang dalam kawalan kita. Kawalan kita ialah pergerakan kita. Kita boleh kurangkan pergerakan. Tak ada keperluan jangan keluar. Kita boleh ubah cara kita menjaga kebersihan diri kita. Kita boleh ubah contohnya dari segi disiplin kita memakai mask, mengamalkan penjarakan sosial. Itu adalah perkara yang kita boleh ubah bagi memastikan meminimalkan risiko yang ada kepada kita. Betul. Jadi dalam kita berlapang dada, kita kena terima bahawa ada benda yang tak boleh diubah, ada benda yang boleh diubah. Misalnya peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, kita tak boleh ubah. Jadi kita kena terima dan kita Berlapang kena sesuaikan sebaiknya untuk kita dapat manfaat. Betul. Itu yang saya suka bersembang dengan doktor ni sebab kita bukan saja ambil dari segi aspek mikro keluarga kita ataupun kisah dalam keluarga seperti drama Sabarlah Duhai Hati ni, tapi kita sentuh yang makro juga iaitu keadaan persekitaran kita. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi kerana sekali lagi bersama dengan Soal Drama. InsyaAllah ada kesempatan doktor akan terus bersama dengan Soal Drama ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Take care dan stay safe, Doktor. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap lagi kita akan terus memperkatakan tentang drama Sabarlah Duhai Hati. Kita nak berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Soal Drama kembali selepas ini. Apa yang abang paling suka tentang Fira? Fira tak pernah sangka buruk pada orang. Abang tahu Fira nak sangat Opah terima Fira. Selama ni bila Opah layan Fira dengan baik, Fira rasa hidup Fira dah komplit. Betul tak? Oh, sekarang aku tahu kenapa kau saja nak gugurkan kandungan kau. Sebab kau tak nak ada anak dengan Abang Fan, kan? Lepas tu bolehlah kau teruskan hubungan kau dengan Nazim. Kau jaga sikit mulut kau, eh. Aku dah lama tak tampar orang tau. Jangan sampai tangan aku melekat muka kau. Kau ni wajah kau ni. Senang sekali anda terus bersama Soal Drama dan Sabarlah Duhai Hati adalah drama yang kita surut pada minggu ini dengan subtemanya berlapang hati untuk menerima perubahan. Kalau anda tak sempat tonton, ada lagi 3 episod untuk kita habiskan drama dalam slot Akasia setiap hari 7 malam di TV3 ni. Lakonan hebat Sahrul Rizwan, Amira Rosli, Izu Islam dan Iman Suhana yang berkisarkan tentang keluarga. Mengenai perubahan dan berlapang dada ni, saya perkirakan satu topik yang memang relevan sekarang, bukan sahaja dalam institusi kekeluargaan kita ya, tetapi dalam situasi semasa kita juga. Ramai daripada kita yang tertekan akibat sekatan-sekatan yang berlaku. Jadi kalau kita tidak berlapang dada dan menerima perubahan, sebenarnya kita hanya menyeksa diri kita sahaja. Yang hendak suka atau tak suka, kita terpaksa berdepan dengan sekatan-sekatan ini akibat COVID-19. Dan minggu hadapan ada satu lagi karya yang kita nak kupas dalam Soal Drama iaitu Cukup Derita Itu. Jadi terus bersama kami di Soal Drama. Jangan lupa anda boleh catch up Soal Drama di YouTube Cool TV. Bagi pihak semua yang bertugas, saya Izzuan Nazir Saleh mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum.